Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawadah binti Muhammad Hilmi. Ini merupakan video pembentangan kursus siasah syar'iyah di bawah seliaan Encik Muhammad Nazir bin Alias bertajuk Penggunaan Kalimah Allah oleh Non-Muslim menurut Siasah Syar'iyah. Kalimah Allah merupakan kata nama khas dalam bahasa Arab yang menunjukkan kepada Zat Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Tinggi, yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan dan merupakan satu-satunya Tuhan yang layak disembah dan tidak boleh dimaksudkan dengan makna yang lain selain Allah yang Maha Esa. Kalimah Allah juga melambangkan agama Islam, maka menjadi suatu kewajipan kepada setiap umat Islam untuk memelihara dan menjaga kesucian makna keesaan Allah agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak sepatutnya untuk menghina dan menjatuhkan kedudukan agama Islam itu sendiri. Bahkan mungkin juga digunakan untuk mengelirukan umat Islam sehingga terjadinya pengisungan akidah yang sangat ingin dielakkan. Dakwaan penggunaan kalimah Allah oleh non-Muslim. Non-Muslim telah membuat beberapa dakwaan untuk menggunakan kalimah Allah antaranya. Mereka mendakwa bahawa mereka mengikut Bible di mana kalimah Allah merupakan terjemahan kepada istilah God dan Tuhan sebagai terjemahan istilah Lord. Para penganut Katolik Malta, masyarakat Kristian di Indonesia, Pakistan dan Asia Barat juga menggunakan kalimah Allah untuk merujuk kepada Tuhan. Kedua, mereka mendakwa ayat-ayat Al-Quran sendiri telah menunjukkan bahawa golongan bukan Islam telah menggunakan lafaz Allah seperti surah Luqman ayat 25 yang bermaksud, dan sesungguhnya jika engkau, wahai Muhammad, bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Ucapkanlah, wahai Muhammad, Alhamdulillah sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat tauhid dan pengertian syirik. Yang ketiga, mereka mendakwa segmen terjemahan bahasa Malaysia yang diwujudkan untuk memenuhi keperluan pelbagaian etnik dan bahasa yang wujud di Malaysia sebagaimana yang wujud di dalam populasi penganut Katolik di Malaysia. Seterusnya, mereka mendakwa kerajaan tidak mempunyai hak untuk campur tangan dalam urusan dalaman gereja berdasarkan hak yang diberi oleh Perkara 11.3A Perlembagaan Persekutuan. Berikut merupakan hujah balas atas hujah yang telah dibawa oleh non-Muslim antaranya. Bible bahasa Melayu yang didakwa sebagai rujukan kepada penggunaan kalimah Allah tidak boleh diterima disebabkan tidak diketahui pihak berautoriti yang terlibat dalam penterjemahan seperti merujuk Dewan Bahasa dan Pustaka. Aspek perundangan turut menegah penggunaan kalimah-kalimah tertentu yang menjadi hak eksklusif umat Islam untuk digunakan oleh bukan Islam. Yang kedua, dalam surah Luqman ayat 25, Al-Quran hanya menjelaskan sejauh mana kalimah Allah telah dikenali dan difahami oleh masyarakat Arab sahaja, bukan untuk membenarkan penggunaan kalimah Allah secara keseluruhan. Daripada ayat-ayat seumpama ini memperlihatkan bahawa orang Arab jahiliah hanya mengenal Allah sebagai pencipta langit dan bumi yang menurunkan air dari langit, yang memudahkan peredaran matahari dan bulan serta tempat menggantungkan harapan di mana ia bertentangan dengan konsep Allah yang sebenar-benarnya, iaitu zat yang wajib disembah dan tidak dipersekutukan. Yang ketiga, istilah-istilah khusus yang telah menjadi syiar dan lambang kepada masyarakat Melayu Islam sudah tentu tidak boleh diubah konsepnya untuk diterapkan kepada satu budaya dan agama yang lain. Kalimah Allah itu adalah kalimah yang didominasi oleh umat Melayu Islam secara politik dan kebudayaan yang terdiri daripada 60% penduduk Malaysia berbanding hanya 9.1% penganut Kristian pelbagai mazhab. Yang terakhir, kerajaan telah diberi hak oleh Perlembagaan Persekutuan dalam Perkara 11/4 di mana kerajaan telah menggubal undang-undang mengawal dan menyekat pengembangan agama-agama bukan Islam terhadap umat Islam seperti Enakmen Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam Negeri Terengganu 1980 di mana ia adalah menyerahi undang-undang yang sedang berkuat kuasa di negara ini di mana ia tidak boleh disifatkan sebagai urusan dalaman gereja. Terjemahan kalimah Allah. Penggunaan kalimah Allah sendiri sebenarnya telah diiktiraf di peringkat antarabangsa di mana kalimah Allah menjadi satu perkataan yang sinonim dengan agama dan umat Islam dari segi istilah, terutamanya di dalam kamus-kamus dan ensiklopedia terkemuka dunia seperti Kamus Oxford, Kamus Ensiklopedia Britannica, dan Kamus Ensiklopedia Katolik. Kalimah Allah di Malaysia merujuk terus kepada makna di dalam teks Al-Quran tanpa pengubah suaian pada lafaz maupun maksud kalimah tersebut seperti definisi Allah di dalam Kamus Dewan edisi 4 dan Kamus Pelajar. Manakala dalam Kamus Dewan Inggeris Melayu, God diterjemahkan kepada dewa, Tuhan, dewa-dewa Yunani, berhala, patung dan dalam Islam
Allah. Berikut merupakan dalil ayat Al-Quran berkaitan nama Allah. Firman Allah dalam surah Yunus ayat 32 yang bermaksud, "Maka yang demikian sifatnya dan kekuasaannya ialah Allah, Tuhan kamu yang sebenar-benarnya, sesudah nyatanya sesuatu yang betul dan benar. Maka tidakkah yang lain daripada itu salah dan karut sahaja? Oleh itu, bagaimana kamu dapat dipesongkan daripada kebenaran?" Ulasan dari ayat tersebut, Allah menegaskan tentang keesaannya dan setiap sesuatu yang disamakan dengannya adalah karut dan batil. Maka yang karut dan yang batil itu bukanlah Allah dan tidak selayaknya mereka dibenarkan menyalahgunakan nama Allah yang Maha Suci itu. Seterusnya berdasarkan terjemahan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 255 seperti yang tertera di skrin. Dapat diulas bahawa Allah menegaskan tentang keesaannya untuk disembah dan menegaskan tentang kekuasaannya yang maha tinggi lagi maha besar. Justru, tiada sebarang makhluk yang layak dinamakan atau dirujuk sebagai Allah kerana kekuasaan mereka tiada setanding dengan keagungan dan ketinggian Allah. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda seperti yang tertera di skrin. Dapat diulas bahawa Allah melarang manusia dari mendustakan konsep ketauhidan dan keesaannya serta kekuasaan Allah. Dalam dunia hari ini, pelbagai pendustaan orang bukan Islam lakukan terhadap benda-benda yang mereka anggap sebagai Tuhan. Adalah tidak wajar pendustaan dan makian orang bukan Islam dikaitkan dengan Allah. Maka jangan sesekali kita membenarkan mereka menggunakan nama Allah yang suci pada perkara yang mereka pertuhankan. Para sarjana secara umumnya terbahagi kepada dua aliran pandangan berkaitan isu ini seperti yang pertama, pandangan membenarkan. Kumpulan pertama berpandangan bahawa Islam secara asalnya menerima dan membenarkan penggunaan kalimah Allah oleh golongan non-Muslim. Pandangan kumpulan ini ditetapkan berdasarkan kepada amalan penggunaan kalimah Allah oleh golongan musyrikin Mekah serta golongan ahli kitab sejak sekian lama, bahkan sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan melalui surah Az-Zumar ayat 3 yang bermaksud, dan golongan yang mengambil selain daripada Allah sebagai pelindung dan penolong, mengatakan kami tidak menyembah dan memuja berhala-berhala tersebut, melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya. Ulasan dari ayat tersebut, golongan musyrikin Mekah yang mensyirikkan Allah tetap mengakui kewujudan Allah sebagai Tuhan yang perlu disembah, iaitu sekiranya ditanyakan kepada mereka perihal pencipta mereka dan alam ini, sudah pasti mereka akan merujuk kepada Allah. Namun, atas dasar kejahilan mereka sendiri, mereka secara turun-temurun telah menjadikan berhala-berhala sebagai perantaraan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dengan dakwaan bagi merapat dan menaikkan lagi kedudukan mereka di sisi Allah. Seterusnya, penggunaan kalimah Allah oleh bangsa Arab sebenarnya telah bermula sejak zaman Nabi Ibrahim AS. Namun, pemahaman terhadap hakikat sebenar kalimah tersebut semakin pudar disebabkan ketiadaan Rasul yang membimbing bangsa Arab dalam jangka masa yang lama. Maka, kalimah tersebut hanya kekal diwarisi secara tradisi sahaja tanpa kefahaman sebenar terhadap konteks penggunaan lafaz tersebut oleh generasi terkemudian menyebabkan golongan musyrikin Mekah meletakkan kalimah tersebut pada kedudukan yang batil. Oleh sebab itulah mereka dilihat seolah-olah tetap mengakui peranan Allah sebagai Tuhan yang mencipta dan mengatur setiap isi alam. Walaupun sebenarnya mereka sendiri keliru tentang hakikat Tuhan yang mereka sembah tersebut. Selain nas Al-Quran, kumpulan pertama ini turut menggunakan hujah daripada sunnah bagi menguatkan pandangan mereka, antaranya peristiwa yang berlaku sewaktu pemeteraian perjanjian Hudaibiyah antara Rasulullah SAW dengan Suhail bin Amru yang mewakili musyrikin Mekah. Dalam teks perjanjian tersebut, baginda Nabi SAW telah meminta agar Ali bin Abi Talib menukar lafaz Bismillahirrahmanirrahim kepada Bismikallahumma. Setelah dibantah oleh Suhail yang mahukan lafaz Allah ditulis mengikut kefahaman mereka secara tradisi. Berdasarkan perbincangan di atas, dapat difahami bahawa penggunaan kalimah ini tidak dihadkan hanya kepada golongan Muslim sahaja, bahkan turut diharuskan kepada semua umat manusia, kerana Allah lebih memahami realiti sebenar sifat golongan musyrikin Mekah serta ahli kitab yang sombong dan gemar berpaling daripada kebenaran, walaupun setelah menerima hujah dan penjelasan yang kukuh. Maka pandangan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh dalam membenarkan penggunaan kalimah Allah oleh golongan bukan Muslim dengan bersandarkan hukum asal semata-mata akan menghasilkan suatu ketetapan hukum yang kurang berpaut kepada realiti semasa yang ada, kerana setiap zaman dan tempat yang berbeza sudah pasti akan menatijahkan perbahasan hukum yang berbeza. Seterusnya, pandangan melarang. Golongan kedua pula cenderung mengharamkan penggunaan kalimah Allah kepada bukan Muslim. Dari sudut nas Quran,
Allah telah menetapkan elemen ketauhidan yang sebenar menerusi surah Al-Ikhlas. Ayat tersebut merangkumkan 3 dasar yang utama iaitu pengisbatan keesaan Allah, penolakan fahaman menyeleweng serta penyucian daripada keserupaan dengan makhluk. Maka setiap pengisbatan kepada Allah dalam konteks yang lari daripada perkara tersebut adalah batil dan menyeleweng serta perlu dihalang semampu mungkin. Golongan bukan Muslim secara jelas telah menggunakan kalimah tersebut dalam konteks yang salah kerana menetapkan konsep Trinity sebagai asas kepercayaan kepada Allah. Maka larangan dan sekatan yang sewajarnya perlu dikuatkuasakan bagi melakkan kesucian kalimah tersebut daripada tercemar. Dalam aspek linguistik pula, beberapa sarjana bahasa seperti Ibn Katsir dan Khalil Sibawayh dan Fakhruddin Ar-Razi cenderung merujuk kalimah Allah sebagai satu kata nama khas, isim alam dan bukannya kata terbitan mushtaq daripada mana-mana perkataan Arab. Sekiranya kalimah tersebut bersifat mushtaq, sudah pasti ia mempunyai perkongsian makna yang banyak dan pelbagai. Maka kalimah tersebut perlu dikekalkan penggunaan asalnya walaupun diterjemahkan kepada apa bahasa sekalipun. Pandangan yang dipelopori oleh aliran kedua ini dilihat lebih seimbang dan meraihkan realiti semasa. Namun, bantahan penggunaan kalimah tersebut dengan mengaitkan status akidah kumpulan yang membenarkan adalah kurang tepat kerana pihak tersebut juga hanya membenarkan penggunaan tersebut berdasarkan dalil yang diyakini mereka tanpa menetapkan sebarang sifat Trinity terhadap Allah sebagaimana yang dilakukan oleh pihak Kristian. Fatwa penggunaan kalimah Allah bagi bukan Islam. Ini merupakan muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia pada 2008. Mereka memutuskan lafaz Allah merupakan kalimah suci yang khusus bagi agama dan umat Islam dan tidak boleh digunakan atau disamakan dengan agama bukan Islam yang lain. Yang kedua, wajib bagi semua umat Islam untuk menjaganya dengan cara yang terbaik. Yang seterusnya, sekiranya terdapat sebarang unsur penghinaan atau penyalahgunaan terhadap kalimah tersebut, maka ia perlu disekat mengikut peruntukan undang-undang yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Penggunaan kalimah Allah oleh non-Muslim menurut siasat syariah. Di sini hanya dilampirkan beberapa negeri sahaja sebagai contoh, seperti negeri Johor, negeri Selangor, negeri Pahang dan negeri Sembilan. Fatwa Negeri Johor menyatakan bahawa penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam adalah tidak diharuskan, tidak dibenarkan serta ditegah dan dilarang. Fatwa ini bermaksud penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam yang tidak bertepatan dengan maksud yang sebenarnya sebagaimana ajaran agama Islam adalah sama sekali tidak boleh dan tidak dibenarkan. Di Negeri Johor juga mempunyai enakmen kawalan dan sekatan pengembangan agama-agama bukan Islam 1991 yang melarang penggunaan kalimah-kalimah yang dikhususkan secara eksklusif untuk umat Islam dan tidak boleh digunakan oleh orang bukan Islam kecuali dalam keadaan-keadaan yang dibenarkan oleh perundangan. Seterusnya, fatwa di negeri Selangor secara jelas memperuntukkan bahawa kalimah Allah tidak boleh digunakan atau disamakan dengan agama-agama bukan Islam yang lain. Wajib bagi umat Islam untuk menyekat penggunaan kalimah Allah jika terdapat unsur-unsur penghinaan atau penyalahgunaan terhadap kalimah Allah tersebut. Penggunaan kalimah Allah untuk menyatakan idea, konsep, perbuatan, aktiviti, perkara atau hal mengenai sesuatu agama bukan Islam di negeri Selangor merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 9 Enakmen Agama Bukan Islam, iaitu pengawalan pengembangan di kalangan orang Islam 1988. Seterusnya, Fatwa Negeri Pahang pula menyatakan penggunaan, pernyataan, penyebaran, percakapan, apa-apa bentuk penerbitan sama ada media elektronik atau media cetak menggunakan kalimah Allah oleh orang bukan Islam yang boleh mengeliru atau memesongkan akidah kepada umat Islam sebagaimana termaktub dalam Enakmen Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama-agama Bukan Islam nombor 5 tahun 1989 dan istilah-istilah lain agama Islam yang dipakai oleh orang Islam untuk kegunaan agama Islam adalah tidak boleh digunakan oleh orang bukan Islam. Yang terakhir, Fatwa Negeri Sembilan pula mengatakan kalimah Allah merupakan kalimah suci yang khusus bagi agama dan umat Islam dan kalimah itu tidak boleh digunakan atau dikaitkan dengan agama-agama bukan Islam. Oleh itu, wajib bagi umat Islam melindunginya dengan cara yang terbaik dan sekiranya terdapat unsur-unsur penghinaan atau penyalahgunaan terhadap kalimah tersebut, maka tindakan perlulah diambil mengikut undang-undang yang berkuat kuasa. Penggunaan kalimah Allah oleh non-Muslim menurut siasat syariah. Berikut merupakan contoh undang-undang yang mengawal dan menyekat penggunaan kalimah Allah oleh negeri-negeri. Implikasi penggunaan kalimah Allah oleh non-Muslim. Terdapat banyak lagi kesan buruk yang mungkin akan berlaku jika dibenarkan penggunaan kalimah Allah oleh non-Muslim, antaranya
Yang pertama, membuka ruang kepada pihak-pihak tidak bertanggungjawab untuk menyebar atau mengembangkan agama bukan Islam kepada orang Islam. Yang kedua, timbul kekeliruan yang dikuatiri membawa kepada penghinaan terhadap agama Islam. Yang ketiga, menjurus pada satu bentuk penyalahgunaan dan amat menyentuh sensitiviti beragama umat Islam. Kerana Allah adalah paksi akidah Islam dan tidak boleh sama sekali digunakan dengan cara yang menyalahi akidah Islam. Keempat, memberi kesan yang besar pada kedudukan agama Islam sekiranya orang Islam sendiri tidak peka dan pihak berkuasa agama di negara ini tidak memberi perhatian yang sewajarnya. Seterusnya, akibatnya umat Islam juga menjadi sebagaimana penganut Kristian yang tidak mengenali Tuhan dengan sebenar-benarnya. Kesimpulannya, isu penggunaan kalimah Allah adalah sesuatu yang tidak boleh diambil mudah kerana ia merupakan suatu isu yang melibatkan kesucian agama Islam itu sendiri. Secara umumnya, para ulama mengatakan bahawa penggunaan kalimah Allah oleh non-Muslim adalah dibenarkan oleh agama Islam jika penggunaannya adalah pada tempat yang betul. Berbeza pula hukumnya jika penggunaan kalimah itu diselewengkan, disalahgunakan dan digunakan dengan niat atau agenda yang tidak baik. Jika pemerintah memutuskan penggunaan kalimah Allah dibenarkan kepada non-Muslim, maka ia menjadi harus. Namun jika pemerintah merasakan ia akan membawa kepada banyak keburukan, terutamanya kepada kesucian agama Islam dan umat Islam itu sendiri dengan berdasarkan siasat syariah, maka hukumnya adalah haram.